Halo, selamat petang. Assalamualaikum tuan-tuan. Berjumpa kembali dalam channel saya ni, channel berkenaan tentang ternakan lembu dan juga ternakan ikan sangkar dan juga ternak-ternakan lainnya tuan-tuan. Pada petang ni tuan-tuan, nak apa? Mula dah. Kita nak buat vlog, sibuk vlog. Sana. Ini pejantan kita. Sana. Janganlah, orang nak kena urut dah. Dah. Okey, tuan-tuan. Ramai bertanya kepada saya tuan-tuan, macam mana ternakan lembu ni? Boleh untung ke tidak? Sebenarnya tak payahlah kita nak tanya kan. Tanya berkenaan untung ataupun tidak. Kalau ikutkan pertanyaan yang paling logik yang sepatutnya orang cakap, orang bertanya kan. Patutnya kita bertanya macam mana cara dia, macam mana dia punya perjalanan kan. Ini to the point, terus je. Untung ke tak, tapi memang itulah hakikatnya tuan-tuan. Itulah hakikatnya, orang-orang ni semua fokus kepada ialah untung dan rugi. Ialah siapa yang nak rugi kan. Semua orang kata semua nak untung. Semua kita nak untung, nak dapat hasil semua kan. Pun begitu tuan-tuan, sebenarnya apapun perkara yang kita ceburi, dalam bidang apapun yang kita geluti ataupun kita usahakan, bermula pada hobi sebenarnya tuan-tuan. Hobi dan juga minat tuan-tuan. Kalau kita rasa tak minat benda tu, untung macam mana pun kita tak enjoy tuan-tuan. Untung macam mana pun kita tak berapa seronok benda tu. Macam saya ni, macam ternakan lembu, ternakan ikan, saya seronok dengan tu. Saya boleh habiskan dalam 2-3 jam mengadap lembu-lembu ni, pegang lembu-lembu ni. Lepas tu pusing lagi kandang, pegang seekor ni, pusing-pusing lagi kandang, mana yang duduk tu kita pegang-pegang, kita sapu-sapu, kita macam-macam tuan-tuan. So tu sebenarnya pada minat jugalah tuan-tuan. Apabila kita minat tuan-tuan, minat dengan perkara yang kita sukai, kita seronok buat benda tu kan, kita akan lebih menjaga. Kita akan lebih menjaga daripada segi kesihatan, makanan. Kadang dengan hobi ni tuan-tuan, benda tu akan jadi sesuatu yang kata, kadang tak kisah habis banyak mana pun duit, janji kita ni seronok. Tuan-tuan, bila masa petang, masa luang kan, apa tuan-tuan tuju tuan-tuan? Tuan-tuan pasti akan tuju dengan perkara yang boleh melapangkan dada kita. Boleh rasa seronok tengok benda tu. Termasuklah ikan, ternakan apa kan. Macam saya tuan-tuan, saya sampai ke rumah ada kolam ikan kat rumah. Punyalah saya minat dengan ikan ni kan. Saya sampai ke rumah pun ada ikan. Ada kolam ikan buat, walaupun tak besar lah, tapi kita masih ada lah. Orang kata sampai bawa ke rumah. Walaupun kadang benda tu tak sempat pun kita nak, orang kata nak buat. Tapi dikarenakan minat, kita akan sempatkan juga tuan-tuan. Begitulah orang kata putaran kehidupan dalam dunia berternak ni tuan-tuan. Kalau kita rasa ada minat dalam bidang tu, macam kita ada minat dengan lembu, ada minat dengan ayam ke dengan apa kan, InsyaAllah benda tu. Dan alangkah baiknya, alangkah seronoknya, apa yang kita minat tu boleh menjadikan income. Walaupun income sampingan, apatah lagi kalau menjadikan income utama untuk penghasilan kita ni. Cuba tuan-tuan kalau rasa minat dengan muzik kan, tuan-tuan boleh buat duit dengan muzik tu, kan lagi seronok. Macam saya, bidang saya lain. Saya duduk bidang macam ni lah, duduk dekat alam macam ni. Saya seronok tengok benda alam macam ni, tengok paya, tengok kebun semua kan. Saya seronok benda ni. So apabila kita seronok ni kan,
semua perkara kita akan sempat-sempatkan juga. Setiap petang, walaupun saya tak ada kerja kan, saya orang kata tak ada kerja lah dekat kandang ni. Saya setakat nak tengok, nak pegang lembu tu, kita dah rasa seronok tuan-tuan. Benda tu sudah jadikan satu, apa orang kata, satu bidang yang buat kita rasa berbaloi untuk buat. Walaupun ialah untuk rekod, kita bukannya selalunya untung. Ada masa kita rugi kan. Tapi kita akan hadap juga, kita akan buat juga sampai jadi. Dikarenakan apa tuan-tuan? Dikarenakan kita minat dengan benda ni. Kita minat tengok anak-anak kecil ni. Kita minat tengok lembu-lembu ni. Kan? Lepas tu tuan-tuan, apabila keadaan yang mana kita duduk dalam keadaan yang kita minat dan kita hobi kepada benda tu, kita akan sentiasa bersemangat dalam semua perkara. Macam mana kita nak cari makanan, macam mana kita nak cari benih baka yang cantik kan. Banyak lagi lah yang benda yang buat kita menjadi seronok, dikarenakan kita ni memang hobi dalam bidang ni. Macam tu tuan-tuan. Sebenarnya petang ni saya nak infokan, nak bincang-bincang pasal lembu ni. Lembu, tapi ialah tersentuh pula babak hobi, babak orang kata untung rugi. Kalau ikutkan saya pun dalam banyak-banyak lembu ni, ikutkan saya tak dapat, kalau daripada segi wang ringgitnya saya tak ada pulangan lagi. Tapi kalau tengok jiwa kita, hati kita, lepas tu anak-anak ni, anak-anak dah berapa dah, berbelah-belah ekor. Setahun kadang 15 ekor, tahun lepas ada 7 ekor, 8 ekor kan. Kita seronok benda tu. Walaupun tak jual lagi, tapi benda tu dah seronok untuk kita. Lepas tu tuan-tuan, apabila kita kaji semula tuan-tuan untuk jangka hayat lembu, usia lembu ni tuan-tuan, rasanya bagi saya lah, benda ni amat-amat berbaloi lah untuk perniagaan. Kerana kan apabila kita beli seekor lembu ni, tuan-tuan boleh beli hingga, yang saya dapat info dalam internet tu, mana seekor lembu boleh hidup sampai 15 ke 25 tahun. Cuba tuan-tuan bayangkan lah. Mula-mulanya saya pun berkemungkinan lah sama dengan tuan-tuan juga, berfikir macam lembu ni 2-3 ekor beranak dah sudah habis dah. Tapi tak tuan. Macam saya pernah jumpa dengan kawan-kawan saya ni, ada yang sudah pun 15 ekor. Daripada satu ibu, macam ibu ni, daripada satu ibu ni boleh keluar dalam 15 ekor. Kalau seekor tu setahun, biasanya lebih lah. Kalau 15 ekor mungkin mengambil masa dalam 15 ke 17 tahun lembu tu. Dalam orang kata berkembang biak. Cuba tuan-tuan bayangkanlah apabila kita beli dengan harga seekor lembu ni, harga katalah 3-4 ribu. Senang ceritalah kalau lembu baka ni yang macam ni kan, yang besar-besar sikit ni, 5 ribu kan. Duit 5 ribu tu tuan-tuan boleh jadikan berbelah-belah ekor anak lagi. Anak tu pula akan beranak lagi. Anak tu pula akan beranak lagi. Itulah tuan-tuan yang saya kaji daripada macam mana kehidupan orang-orang kampung ni yang tak ada kerja sebenarnya. Padahal dekat kampung dia, dekat ladang dia, berpuluh-puluh ekor, bahkan beratus-ratus ekor ternak lembu ataupun dia punya kerbau. Sebab apabila dah kita masuklah, kita bela 5 tahun ni, mana lepas 5 tahun tu kita ni sebenarnya mengutip hasil setiap tahun tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ternakan lembu ni sebenarnya tuan-tuan boleh buat macam mana tuan-tuan nak ambil untung tu. Tuan-tuan nak ambil untung sikit tapi berkali-kali ke, ataupun kita nak untung sekali banyak ke, semua boleh tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayangkan lah apabila kita bela lembu ni kan, katalah dalam 10 ekor lembu, ibu akan keluar 10 ekor. Masa dalam 2 tahun ke 3 tahun pula, lembu anak-anak ni, katalah kalau anak jantan, kita akan jual kita cari akan betina pula. Kalau kita nak lipat-lipat gandakan lagi lah.
Mana dalam 10 ekor kita akan beranak 10 ekor lagi. Tahun kedua pula ataupun tahun ketiga, anak tu dah berusia 2 tahun pula, anak tu nak beranak lagi. Anak beranak, ibu pun beranak juga. Mana anak tu dah ada cucu dah. Anak-anak tu dah ada cucu. Bermakna pada tahun ke 4 tu, tuan-tuan daripada 10 ekor tu kemungkinan jadi 10 ekor jadi 20 ekor. Lepas tu jadi pula 40 ekor dalam masa 4 tahun ke 5 tahun. Katalah tuan-tuan tak ambil untung lagi. Kita nak ambil untung daripada 5 tahun ke atas. Daripada 5 tahun ke atas tuan-tuan, masa tu tuan-tuan dah ada lembu dalam 50 ekor lebih. Mungkin sampai ke 60 ataupun 70 ekor. Apabila ada lembu 70 ekor ni, kita fokuskan mana jantan kita akan jual. Kalau kita nak gandakan lagi, jual jantan tu kita beli betina. Jual jantan kita beli betina. Benda tu akan berganda-ganda lagi, berganda lagi. Tapi ialah semua tu kita kembali pada kodok dan qadar jugalah tuan-tuan. Apabila kita tak ada rezeki dalam bidang tu, orang kata jangankan yang ada dekat ladang ni, yang ada dalam mulut pun kalau bukan rezeki kita dah akan mungkin keluar semula kan. Macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayangkan apabila tahun kelima lah tuan-tuan nak ambil untung. Tahun-tahun kelima tu dah ada anak-anak. Anak-anak yang kita nak jual tu, katakanlah 40 ekor tu kita jadikan modal. Kita kumpul ibu 40 ekor, kita maintain lah ibu tu 40 ekor. Pada tahun kelima tu, keenam tuan-tuan akan jual berapa 20 ekor, 30 ekor dalam setahun. Katalah seekor dalam 3,000 lah. Kalau dalam setahun dapat 20 ekor, kita jual dah berapa tuan-tuan? Dan 60,000. Berapa gaji dekat situ kan? 60 bagi 12 dah kira 5,000 lah kita gaji untung dekat situ. Untung pagi halau lembu, petang halau lembu, itulah kebiasaannya. Macam tu tuan-tuan. Sedikit pencerahan ni borak-borak petang ni. Semoga bermanfaat. Apapun kita kembalikan lagi pada rezeki dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.